Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan unit yang baru iaitu unit 18. Tahukah kamu? Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran membaca. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari inilah membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Okey, untuk itu murid-murid dikenaki merujuk buku teks muka surat 34 dan untuk aktiviti rujuk buku aktiviti muka surat 38 dan 39. Okey. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apa itu kosakata. Okey. Murid-murid boleh lihat pada buku teks pada hujung di bawah sekali. Okey, ada info bahasa. Okey, kita lihat kosakata umum ialah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Contoh udara ialah campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Kosakata istilah ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Okey, contoh cermin lut sinar. Okey, ialah cermin yang dapat dilihat melaluinya. Okey, biasanya cermin lut sinar inilah bahasa bagi bidang kejuruteraan. Okey. Baiklah murid-murid, rujuk buku teks muka surat 34. Okey, kita baca bersama-sama. Bangunan berteknologi hijau. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okey, gambar yang pertama, cermin lut sinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Okey, gambar yang kedua, panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Okey. Okey, murid-murid dapat lihat perkataan ataupun kosakata yang diberi warna merah. Okey, dalam teks ini. Okey, maksudnya kita mestilah memberi maksud kepada perkataan ataupun kosakata yang berwarna merah tersebut. Okey, cahaya. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan cahaya. Okey, cahaya boleh diberi maksud sebagai sinar. Okey, sinar. Okey, mengurangkan boleh membawa maksud menurunkan. Okey, menurunkan penggunaan lampu elektrik ni. Okey, penyaman udara. Penyaman udara ni ataupun kita boleh diberi maksud sebagai alat penghawa dingin. Menjimatkan, menggunakan sesuatu bahan secara berdikit-dikit. Okey, berjimat cermat. Okey, yang seterusnya diminimumkan. Okey, boleh membawa maksud direndahkan. Okey, diminimumkan, direndahkan. Okey, maksudnya kurangkanlah. Okey, gas. Okey, apa itu gas? Okey, gas ini boleh membawa maksud seperti bahan seperti udara. Okey, bukan cecair, bukan pepejar. Okey, maksudnya gas. Okey, seperti udara. Okey. Okay, baiklah murid-murid, sekarang kita lihat buku aktiviti muka surat 38. Okey. Aktiviti 2, baca petikan. Padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Okey, kenal pasti pencemaran. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Dia ternampak air longkang berbusa. Dia hairan. Apabila tiba di rumah, dia terus melayari internet. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Dia membaca perihal punca pencemaran sungai. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Pada waktu petang pula, dia berbasikal ke sekitar kawasan perumahannya.
Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai lobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Kira mengeluh sendirian. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih. Okey, di bawah ni dia telah berikan dalam jadual dia telah berikan maksud. Okey, sekarang ni kita perlu mencari kosakata yang ataupun perkataan yang sesuai dengan maksud yang diberi. Okey, contoh maksud yang diberi yang pertama ialah berbuih. Okey, perkataan yang sesuai kosakata yang sesuai dengan berbuih ialah berbusa. Okey, berbusa ni membawa maksud berbuih lah. Okey, yang kedua sumber sesuatu kejadian. Okey, sumber sesuatu kejadian. Apa dia sumber sesuatu kejadian ni? Okey, punca. Kita boleh lihat. Okey, sumber sesuatu kejadian ialah punca. Lihat, okey, yang berbuih tadi, berbusa ni perenggan yang pertama. Okey, sumber sesuatu kejadian kita boleh lihat pada perenggan yang kedua. Okey, lihat ni pencemaran punca sesuatu kejadian, punca pencemaran sungai tu. Okey, punca. Okey. Nombor 3, apa-apa yang tertinggal. Apa-apa yang tertinggal. Lihat pada perenggan ke-3. Okey, apa-apa yang tertinggal. Okey. Sisa. Okey. Sisa membawa maksud apa-apa yang tertinggal. Seperti kita makanlah, apa-apa yang kita tinggal tu kita panggil sisa. Okey. Sisa air sabun. Okey. Sekeliling tempat. Okey, sekeliling ni maksudnya sekitar pada perenggan ke-4. Okey, sekitar. Okey, gerakan sesuatu yang cair. Okey, gerakan sesuatu yang cair. Apa dia gerakan sesuatu yang cair? Perkataan ataupun kosakata yang sesuai untuk masuk gerakan sesuatu yang cair. Okey, lihat aliran. Okey, dia sedih kerana aliran. Okey, sesuatu yang gerakan sesuatu yang cair, aliran. Okey, kita ambil aliran. Okey, menyebabkan menjadi kotor. Okey, dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Menyebabkan menjadi kotor. Inilah mencemarkan. Okey, menyebabkan menjadi kotor inilah mencemarkan. Okey. Okey, ini jawapan yang telah cikgu tulis. Murid-murid boleh lihat. Okey, untuk yang A tadi. Okey, seterusnya yang B. Okey, baca petikan, cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Okey, kemudian lengkapkan peta titi. Okey, ini peta titi di bawah murid-murid peta titi. Okey, kita lihat peta titi di bawah apa dia ada. Okey, perkataan. Okey, bahagian atas ni bahagian atas ni ialah perkataan dan maksud. Okey, murid-murid kena tulis maksud di bawah ni. Okey, hujan asid, contoh kita lihat peta titi hujan asid. SS ni ialah sama seperti. Okey, hujan asid sama seperti apa? Okey, maksudnya di bawah ni. Tulis maksud dia. Hujan asid ni sama seperti apa? Okey, tulis maksud dia di bawah. Kesan, okey, sama seperti apa? Tulis di bawah ni. Ni ruang kosong tu. Okey, kita baca hujan asid. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asid. Okey, hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama-sama dengan hujan. Hujan inilah dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada exhaust kenderaan. Okey. Okey, untuk yang ni, latihan yang ni, okey, ataupun mencari maksud bagi kosakata. Contoh yang pertama hujan asid. Hujan asid ni ialah kosakata yang diberi.
Okey, maksudnya tulis dekat bawah ni. Okey, tulis bawah ni. Tapi cikgu nak murid-murid tulis untuk latihan B ni buat dalam buku bahasa Melayu penulisan. Okey, sebab kalau nak tulis dalam ni tak muat Jadi cikgu nak murid-murid buat peta titi ni dalam buku penulisan. Okey. Hujan asid ni apa? Hujan asid ni air hujan yang mengandungi asid yang tinggi. Okey, contoh maksud dia. Okey, boleh tulis. Okey, kesan ni apa kesan ni? Okey, apa maksud kesan? Okey, untuk latihan ini cikgu telah beri pilihan jawapan untuk maksud. Okey. Baiklah murid-murid, inilah contoh jawapan yang telah cikgu sediakan. Okey, di mana murid-murid hanya perlu pilih jawapan ini untuk ditulis sebagai maksud bagi kosakata yang diberi dalam muka surat 39. Okey. Contoh air hujan yang dicemari asid. Okey, untuk maksud yang mana? Okey. Ini peta titi. Ya, okey. Hujan asid. Okey, maksud di bawah ni Okey, maksud yang cikgu beri tadi tu murid tulis dalam ruang yang ni. Okey, di sini. Okey, di ruang ni. Okey, ada 6 tu dan ada 6 pilihan jawapan yang cikgu beri. Okey. Tapi latihan ini cikgu nak murid buat dalam buku aktiviti sebab murid-murid boleh besarkan ruang untuk jawapan ni. Okey. Okey, ini pilihan jawapan dia. Okey. Maksudnya kalau hujan asid tu untuk apa? Okey, hujan asid. Okey, maksud dia air hujan yang dicemari asid. Okey, contoh. Okey. Apa lagi? Kesan. Apa maksud kesan? Tulis dekat bawah dia tu. Okey, apa maksud kesan? Okey, apa maksud kesuburan? Okey, apa maksud hidupan akuatik? Okey, apa maksud terjejas dan apa maksud penapis? Okey, pilih jawapan ini dan tulis sebagai maksud dekat bawah tersebut. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.